Baik, seterusnya STEM, salah satu bidang yang sememangnya kita ingin ceburi. Kita ingin berjaya dalam bidang ini, namun ternyata ia adalah sesuatu yang agak sukar, di mana perlunya ada makmal, perlunya ada juga keterlibatan dan minat para pelajar. Jadi apa sebenarnya yang menghalang kita daripada lebih aktif, daripada lebih banyak pelajar-pelajar menuntut dalam bidang-bidang STEM? Kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu di studio kita bersama dengan Encik Syahri Zaili Mukhtar selaku pensyarah dan penyelidik Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute. Juga pada pagi ini kami bawakan seorang lagi tetamu menerusi panggilan video Skype. Kita bersama dengan Datuk Profesor Dr. Noraini binti Idris selaku pengerusi Persatuan STEM Malaysia seketika nanti. Kita bersama dengan seorang tamu di studio terlebih dahulu, iaitu Encik Syah. Kalau boleh kongsikan kepada kami bagaimana perkembangan industri STEM setakat ini. Kita tahu sejak kebelakangan ini tidak mendapat orang kata permintaan daripada pelajar-pelajar disebabkan oleh banyak faktor-faktor tertentu, tapi bagaimana sekarang ini pasca COVID-19 permintaan terhadap dalam industri STEM ini? Okey, terima kasih Syafika dengan Terence kerana memberikan dan juga Appeal Malaysia memberi saya peluang untuk hadir pada pagi ini. Berkaitan dengan persoalan tadi, ia adalah satu perkara yang tidak mustahil untuk kita laksanakan, yang mana menarik minat pelajar-pelajar ke arah bidang STEM ini memerlukan usaha yang gigih dan pelaksanaan yang berterusan. Dan kita perlu juga menambah nilai daripada segi membawa masuk industri-industri yang mempunyai pelbagai kluster yang memenuhi STEM itu sendiri, seperti sains, teknologi, engineering dan matematik. Saya agak risau juga melihat pada trend para pelajar kita ni, sebab bila ditanya, rata-rata mereka berusia 15 tahun dan ke bawah ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi pencipta, pengkarya di TikTok. Jauh sekali mereka ingin berkarya dalam bidang sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Jadi bagaimana untuk menarik minat mereka kepada sains, pengajian dalam teknologi, bidang engineering ataupun matematik? Okey, itu satu soalan yang bagus. Dalam pelaksanaan kita di National STEM Association dan juga saya sebagai pensyarah di Universiti Kuala Lumpur, kita lihat untuk menarik minat pelajar-pelajar ke dalam STEM disebabkan oleh unsur-unsur elemen luaran seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Kita perlu memulakan langkah-langkah ini daripada prasekolah lagi. Sebenarnya daripada cradle to golden age pun kita boleh melangkaui ke golden age. Tak ada masalah untuk ke arah di situ. Cumanya minat ni harus dipupuk lebih minat lebih mendalam ke arah prasekolah dan juga sekolah-sekolah pelajar-pelajar di sekolah rendah. So sini dapat kita teruskan minat STEM tu daripada peringkat rendah ke peringkat yang lebih tinggi. Dan apabila pelajar-pelajar di peringkat lebih tinggi yang nampak ada pembandingan mana pelajar-pelajar di peringkat rendah tu dia punya pencapaian persentage ke arah STEM melebihi daripada yang di peringkat lebih tinggi. Sini sedikit sebanyak mempengaruhi sebab dia akan tengok adik-adik dia. Adik-adik dia dah mula ke arah suka minat doktor dan sebagainya kan. Suka minat jurutera, bidang-bidang begitu. Jadi sini memainkan sikit peranan dan YouTuber semua ni boleh jadi sebagai sampingan. Ya. Yeah. Dan apa salahnya kalau kita bekerja dalam bidang profesional dalam STEM ni juga dalam masa yang sama jadi YouTuber kan? Kita ada je mereka yang berada dalam TikTok ini yang berkongsi berkaitan kerja mereka. Jurukimpa wanita offshore pertama juga ada juga akaun TikToknya berkongsi bagaimana dia bekerja di bawah laut tu kan. Saya rasa seronok sebenarnya daripada kita berkongsi banyak sangat tentang fashion dan penggayaan. Terlalu banyak kan jadi saturated. Okey, Cik Syah, kalau boleh kongsikan sekarang ini dunia dah penuh dengan inilah digitalisasi, otomasi dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya dua perkara ini boleh meningkatkan permintaan dalam bidang STEM dan bagaimana ia boleh mengembangkan lagi sektor ini? Okey. Pentingnya yang kita perlu ketahui ialah dunia sekarang ini memang ke arah digitalisasi. Tapi kita perlu melihat daripada segi insaniah, modal insan itu sendiri. Sebab ini penting, kalau kita ke arah
digitalisasi saja, kita tidak melihat dari segi insaniah ataupun modal insan, so dia tidak akan match. So kita perlu persamaan, penyatuan ini supaya kita boleh bawa dia ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk kita meningkat mutu atau memperkasakan digitalisasi ini, perlu ada sokongan dan juga dasar-dasar daripada kerajaan sebenarnya. Sebab ini kalau industri sendiri ataupun di peringkat persatuan ataupun di peringkat sebagai seorang pendidik, kita bekerjasama untuk majukan tanpa sokongan, tanpa dasar-dasar pelaksanaan yang dah sedia ada tapi harus dilaksanakan dengan lebih tersusun, ini tak akan tercapai. So perlulah jaminan daripada sokongan di peringkat yang tertentu. Baik, Syah, kita juga bersama dengan Datuk Profesor Dr. Nuraini binti Idris, Pengerusi Persatuan STEM Malaysia yang turut bersama dengan kami secara maya. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk bersama dengan kita. Sama-sama. Terima kasih. Baik, Datuk, untuk industri kita kukuh dan mampu untuk membayar gaji tinggi disebabkan para pelajar ni dia bukan senang-senang dapat kelulusan dalam bidang STEM. Sememangnya adalah suatu perjalanan yang panjang dan sukar. Pemahaman konsep-konsep berkaitan dengan STEM ni bukanlah suatu yang mudah. Namun industri mungkin memerlukan pengkhususan STEM yang tertentu. Jadi apakah pengkhususan STEM tersebut dan bagaimana untuk membantu para pelajar benar-benar menyedari kursus mana yang bakal menawarkan gaji yang paling tinggi nanti? Okey, apa yang kita lihat daripada senario sekarang ni, dia di Malaysia ni kita kekurangan industri-industri yang betul-betul mempraktiskan STEM ni dalam industri. Jadi contoh macam sekarang kita kekurangan engineer dalam kejuruteraan dan semikonduktor dan juga kekurangan dalam pakar-pakar dalam agro pemakanan, pertanian. Sebab sekarang ni kalau lihat di dunia, semua karier dalam STEM ni dah dalam perindustrian sudah ke arah otomasi dan juga digital. Bermaksud di sekarang ni kita kena ada industri-industri yang menyambut para graduan kita yang untuk menggunakan ilmu-ilmu yang dia belajar di universiti tadi itu tentang berkaitan dengan kejuruteraan, dengan sains, dengan teknologi dan juga matematik tadi itu dapat dipraktiskan dalam industri. Tapi kalau kita lihat sekarang di industri kita masih lagi dalam keadaan SME yang kecil-kecilan. Jadi sekarang kita lihat negara kita kekurangan masalah dalam ayam, dalam telur. Kenapa jadi begitu? Di mana tentang ilmu STEM tadi itu untuk menghasilkan pemakanan ayam yang industri yang menyediakan ini di negara kita. Jadi ini yang kita nak adakan bengkel pada 10 Disember ni agar kita dudukkan bersama antara industri dan juga akademia yang akan hadir nanti. Kita nak bincangkan bagaimana kita nak mencapai objektif supaya pelajar-pelajar kita ni seronok bekerja dengan industri-industri kita dan bayaran-bayaran dia yang tinggi, gaji yang tinggi tadi tu. Dan di sinilah nanti kita akan lihat adakah kurikulum di universiti ini juga dah sampai kepada tahap yang industri nak. Sebab bila saya bercakap dengan pihak-pihak industri pemakanan sekarang ni, mereka kata mereka boleh membayar pelajar-pelajar graduan dengan gaji yang tinggi. Tetapi mereka hendakkan kepakaran pelajar-pelajar universiti tadi tu agar boleh membantu industri kita supaya boleh menonjakkan daripada pertanian tradisional kepada pertanian yang ke arah otomasi dan juga digital. Jadi ini yang sekarang ni kita kena duduk bersama dan insya-Allah kita akan mulakan kecil-kecilan dulu pada 10 Disember ni supaya kita dapat tahu
macam mana cara kita nak buat secara kajian pilot dulu. Bagaimana bolehkah kita membantu negara kita dan ekonomi negara kita. Macam sekarang ni musim convocation dan ramai pelajar-pelajar kita yang tak sempat pun menghadiri convocation, mereka telah dilamar dan pergi bekerja di jiran negara kita. Jadi kita dah kehilangan banyak pakar-pakar sebab industri kita tidak kokoh. Industri kita tak ada macam Samsung, tidak ada macam Huawei. Ini yang kita nak memperkasakan industri melalui pendidikan STEM. Mungkin adakah kita tersilap pilih mungkin. Kalau kita lihat, kita ada industri kereta nasional, Proton. Dan untuk menghasilkan satu kereta Proton tu memerlukan lebih kurang 50,000 bahagian pengkhususan tertentu, roda dan sebagainya, semuanya bergabung menghasilkan satu kereta. Namun industri ini dilihat tidak begitu berjaya berbanding dengan industri solar yang mana kita sebenarnya ada kepakaran yang boleh menghasilkan panel-panel solar yang hanya memerlukan dalam 1,000 bahagian saja untuk membentuk satu panel solar itu, dan kita mampu menghasilkannya semuanya untuk diekspor. Semuanya bukanlah jenama tempatan, namun adalah jenama-jenama luar seperti First Solar dan sebagainya. Jadi adakah kita tersilap pilih dalam soal mengkhusus tadi? Kita memilih untuk menghasilkan kereta, sedangkan untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi, kalau kita pilih untuk menghasilkan panel solar, mungkin kita akan jauh lebih ke hadapan. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan daripada pandangan perspektif saya sendiri, tidaklah salah pemilihan yang telah kita canakan setelah sekian lama untuk kebaikan STEM dan untuk pemberkasakan STEM. Mungkin daripada segi sokongan agak sedikit berkurangan dan juga daripada implementasinya mungkin tidak tepat. So itulah kita seperti yang Datuk mention tadi, kita akan adakan satu bengkel, kita akan cubalah melalui bengkel ni memberkasakan industri melalui pendidikan STEM. So kita ingin melihat sama ada gabungan antara Persatuan STEM Kebangsaan dan juga industri-industri yang bermain peranan dalam STEM ni dapat melaksanakan suatu yang wow, yang kita boleh mengambil dia sebagai nilaian yang terbaik untuk kita laksanakan. Ya memang tak salah sebenarnya, memang betul. Cuma daripada segi pelaksanaan tu kita kurang menilai dengan lebih tepat dan kira-kira kita kurang membuat analisa. Datuk, kalau boleh kongsikan bersama kita, dalam industri STEM ni juga memerlukan kemahiran-kemahiran tertentu, contohnya mereka yang berada dalam bidang TVET dan sebagainya. Jadi apakah ada sebarang kolaborasi daripada industri STEM ini dengan graduan-graduan TVET yang berkemahiran tinggi untuk berkolaborasi dan ialah memacu pertumbuhan industri STEM ni, Datuk? Sekarang ni melalui Persatuan STEM Kebangsaan ini kita ada program dipanggil STEM internship, ya, di mana pelajar-pelajar kita jemput tak kira dan kita terbuka. Selalunya internship ni berlaku bila dia berada di universiti, tetapi melalui Persatuan STEM Malaysia Kebangsaan ni kita buka mana-mana pelajar daripada sekolah menengah sampailah ke universiti, dia boleh mendaftar dengan Persatuan STEM Kebangsaan ini supaya kita dapat dedahkan mereka pada minat-minat mereka dalam industri-industri mana. Jadi kita memang ada kolaborasi ini. Dan di sinilah kita nak lihat supaya minat anak-anak tadi itu akan nampak peranan dia, ilmu yang dia ada dan sebagainya. Baik. Kita kembali ke studio, beri ruang kepada Datuk untuk minum sedikit air mungkin, Datuk. Dan kita ingin bertanya kepada Encik Shah berkaitan dengan bagaimana Encik Shah melihat industri-industri STEM dan juga pendidikan STEM khasnya terkehadapan pada tahun 2023. Apakah wishlist Encik Shah? Okey, sebenarnya kita ingin melihat kejayaan anak-anak Malaysia dalam pendidikan STEM, bukan saja peringkat tinggi, ini peringkat universiti ataupun peringkat di sekolah menengah, tapi kita ingin melihat bukan saja daripada tahun 2023, tapi dalam 5 tahun yang akan datang, kita mahu melihat
pencapaian anak-anak kita, anak Malaysia ini dalam sekolah rendah, daripada peringkat bangku sekolah rendah dan juga di sekolah menengah, dapat bersaing dengan negara-negara lain seperti yang biasa kita laksanakan pertandingan-pertandingan di luar dan sebagainya. Dan ini adalah satu kemestian yang saya percaya perlu kita adakan banyak lagi program-program, kursus-kursus, kerjasama antara mereka yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan juga industri. Ini perlu sebab tanpa peranan, tanpa pemahaman industri dalam pendidikan kita, ia takkan mapping. Dia susah kita nak meshkan dia. So kalau kita dapat menyatukan, maka STEM ni boleh di Malaysia ni boleh jauh lebih maju ke hadapan. Baik, terima kasih Encik Shah kerana bersama kami. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Doktor yang telah sudi juga untuk bersama kami secara maya. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Sabah Pagi Malaysia dan selamat berjaya dalam penganjuran bengkel yang akan diusahakan nanti.